Assalamualaikum dan salam sejahtera Sinar PM 24 April bersama saya Liza Hassan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengingatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya peka dengan masalah golongan terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang bertujuan mengekang penularan COVID-19. Menerusi catatan di Facebooknya, Najib berkata Muhyiddin perlu mengumumkan langkah terbaik untuk rakyat serta mengurangkan birokrasi terutama bagi golongan B40 dan M40 yang perlu dibantu dengan pakej lanjutan. Jelasnya dalam tempoh itu, kerajaan perlu menilai data terkini yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah seterusnya. PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac lalu bagi membendung penularan COVID-19. Pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang terkandas di kampus akan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bermula hari Isnin ini bersamaan 27 April. Beliau berkata mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju membenarkan pergerakan pelajar bermula Isnin ini dengan waktu perjalanan dihadkan dari jam 9 malam hingga 9 pagi bagi memastikan perjalanan terkawal dan tidak melibatkan pergerakan besar-besaran. Dalam mesyuarat itu, kata Ismail, Menteri Pengajian Tinggi Dr. Nur Aini Ahmad telah membentangkan SOP proses penghantaran pulang pelajar IPT dan IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi termasuk Politeknik dan Kolej Komuniti. Ahli Parlimen Segambut Hanayo berkata menteri perlu bertanggungjawab terhadap isu bantuan makanan yang tidak diedarkan, bukan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu mendakwa masalah pengagihan bantuan makanan berpunca daripada arahan politik dari pihak atasan hingga menyebabkan kekacauan dalam proses pelaksanaannya. Menerusi catatan di Twitternya, Hana berkata pegawai JKM tidak sepatutnya dipersalahkan kerana mereka menanggung banyak beban kerja ketika ini. Bersama catatan tersebut juga, beliau turut melampirkan keratan berita sebuah portal berita yang melaporkan ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai meluahkan kemarahannya apabila mendapati lebih 700 bakul makanan milik kerajaan bagi membantu golongan terjejas akibat COVID-19 masih tersada di Kompleks Sukan Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Majlis Perundangan Islam Malaysia MAPIM menggesa masyarakat supaya tidak membenci pelarian termasuk warga Rohingya yang berada di negara ini. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata kerajaan mempunyai pendirian jelas dan bersimpati dengan nasib pelarian terutama dalam keadaan negara sedang berdepan wabak COVID-19 ketika ini. Memetik sebuah portal, Azmi berkata walaupun ada pelarian bertindak melanggar peraturan di negara ini, ia tidak bermakna semua kalangan mereka bersikap demikian. Sementara itu, Presiden Hak Asasi Etnik Rohingya di Malaysia Nafi tuntut hak kerakyatan. Presiden Pertubuhan Hak Asasi Manusia Etnik Rohingya Myanmar Malaysia Zafar Ahmad Abdul Ghani hari ini menafikan menuntut hak kerakyatan penuh untuk pelarian Rohingya dan menuntut hak sama rata dengan rakyat Malaysia seperti yang tular di media sosial. Dan kita beralih ke berita sukan. Jawatankuasa Olimpik Asia OCA mengumumkan Arab Saudi dan Qatar akan bersaing mendapatkan hak penganjuran Sukan Asia 2030 selepas menerima bidaan daripada kedua-dua negara berkenaan. Doha dan Riyadh sudah menghantar bidaan rasmi bagi menjadi tuan rumah Sukan Asia ke-21 dan dokumen bidaan telah dihantar kepada Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan. Dan sebelum ini, Arab Saudi bersama Emirat Arab Bersatu, Mesir dan Bahrain bertindak memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha pada 2017 selepas mendakwa negara berkenaan menyokong kegiatan pengganas. Bagaimanapun, Doha menafikan dakwaan tersebut. Doha pernah menjadi tuan rumah Sukan Asia pada 2006 manakala Arab Saudi tidak pernah menganjurkan tamasya sukan di bawah kelolaan OCA. Teruskan bersama kami di Sinar Harian untuk mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara di www.sinarharian.com.my.